yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya, dengan kehendaknya dan insya-Allah dengan keredaannya, alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu saraf sebagaimana yang tujuan untuk mencari keredaan Allah. Jadi tujuan kita belajar ni bukan hanya sekadar nak tahu, bukan hanya sekadar nak tambah maklumat, tambah ilmu, tapi tujuan kita adalah untuk mencari keredaan Allah. Kerana dengan ilmu saja, dengan tahu maklumat saja, dia tidak membawa ke syurga. Yang membawa ke syurga adalah keredaan Allah. Jadi kita buat ini kerana mencari keredaan Allah, insya-Allah Tuhan tempatkan kita dalam syurga, insya-Allah. Amin. Amin. Jadi kita telah pun sekarang ni sedang membincangkan bab. Nanti saya buka dulu dia punya. Ada nampak tadi pada komputer? Ada Ustaz. Ada ya? Ada. Nampak penuh ya? Boleh nampak penuh. Full screen. Okey. Jadi kita telah pun sampai kepada muka surat. Ini 24 bulan. Jadi kita telah pun sampai kepada muka surat la nafiah, iaitu berhubung dengan ayat mubtada dan khabar apabila dimasuki oleh kana dan saudaranya, itu juga inna dan saudaranya. Inna dan saudaranya yang terakhir adalah la nafiah. La nafiah ni adalah la menafikan segala jenis berhubung dengan ayat tersebut. Macam di sini la junaha. Lepas la ni berbaris atas. Jadi maknanya ini adalah dia punya isim kepada la. Sebab itu di baris atas. Kemudian alaikum di sini adalah menunjukkan dia punya khabar. Alaikum ni satu ayat.
Ayat ini ayat subi jumlah. Jadi subi jumlah ini merupakan duduk di tempat khobar lah, yang mana sepatutnya berbaris dhamma. Tetapi di sini tak ada nampak baris dhamma kerana dia adalah subi jumlah. Jadi subi jumlah tidak menandakan dhamma ke bawah ke atas ke. Jadi alaikum tu adalah duduk di tempat rafa'an khabalah. Rafa'an khabalah dia ni adalah kita bagi warna dulu. Rafa'an khabalah ni adalah menunjukkan khabar. Khabar kepada la. Kalau inna, khabar kepada inna. Kalau la, khabar kepada la. Begitu juga yang adik-beradik yang lain tu sama juga. Jadi macam lakinna. Jadi khabar dia adalah la yashkuruna. Itu khabar dia. Khabar lakinna. Jadi di sini kita telah pun sampai kepada muka surat 55. Betul tak? Mengikut tanda saya kita sampai muka surat 25. Jadi hari ini kita pergi kepada muka surat 26. Jadi sebelum tu kita rujuk balik kepada ayat surah Baqarah 32 yang mana menggunakan la ni tadi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ada la di sini. La di sini peranan dia sama dengan inna. Jadi inna ini adalah membaris ataskan dia punya isim dan membaris dhammahkan dia punya khabar. Sama dengan inna. Jadi la di sini la ilma lana. Jadi la ni adalah huruf dia. Huruf yang sama dengan inna. Lepas la kenalah berbaris atas. Jadi kita dapat sini ilma. Ilma ni adalah dia punya khabar kepada la. Dia punya isim kepada la. Isim kepada la. Dan mana dia punya khabar dia? Khabar dia adalah lana. Lana ni adalah subi jumlah. Jadi subi jumlah fi muhalli rafa'an khabar la. Jadi setiap inna dan adik-beradik dia mestilah ada dia punya khabar dia, ada dia punya isim dia. Jadi apabila kita nampak huruf ini, huruf inna dan adik-beradik dia, kita kena cari siapa dia khabar dia, siapa dia isim dia. Macam ayat ini, khabar dia adalah ilma. Itu khabar, itu bukan khabar, itu dia punya isim dia. Khabar dia lana. Lana tu khabar dia. Kemudian saya ada bagi kepada tuan-tuan beberapa ayat yang sebagai tujuan untuk apa? Untuk latihan. Untuk latihan lah. Jadi mungkin tuan-tuan dah buat. Alhamdulillah ada yang dah buat tu. Tetapi saya sediakan jawapannya di sini. Ini jawapan dia. Jawapan dia ini semua inna lah. Inna. Jadi inna ni mestilah dia ada dia punya isim, ada dia punya khabar. Jadi inna dalam ayat ini isim inna adalah Allah ha. Sebab itu Allah tu baris atas. Sebab inna ni membaris ataskan dia punya isim. Jadi Allah ha. Mana dia punya khabar dia? Khabar dia la yastahi. Ini khabar dia. Khabar dia dalam bentuk ayat. Ayat ismiyah. Dengan la yastahi. Maknanya tidak malu. Tidak segan. Jadi innallaha Allah tu berbaris atas kerana dia duduk di tempat isim inna. La yastawi ini dalam bentuk ayat. Oleh kerana dalam bentuk ayat dia tak adalah nampak baris yang dhammah tu. Sebab dalam bentuk ayat. Tapi dia duduk di tempat khabar inna. Duduk di tempat khabar inna. Begitu dengan ayat yang kedua ni, surah Baqarah ayat 67, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi inna Allah duduk di tempat isim inna. Ya'murukum duduk di tempat khabar inna. Ini senang.
Betul juga yang ni, ayat ni. Innallah hastafa lakumuddin. Jadi senang kita nak cari. Inna, dia punya Allah, itu adalah isim dia. Isim inna. Khabar dia istafa. Ataupun istafa, astafa. Innallah, kalau tak ada Allah ni, kita kena baca astafa. Kalau kerana ada Allah ni, maka kita baca innallah hastafa. Maknanya sesungguhnya Allah memilih. Memilih apa? Lakumuddin. Memilih ilmu ini. Memilih agama ini. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Muslim. Itu ayat berikutnya. Innallah, kemudian ala kulli syai'in qadir. Jadi innallah, ni bagi atas kerana dia duduk tempat isim inna. Manakala khabar dia bukan ala kulli syai'in, tapi khabar dia adalah qadirun. Qadirun ni berbaris dhamma. Pasal apa berbaris dhamma? Sebab khabar kepada inna. Jadi dia tidak bagaimana ayat di atas ni, khabar dengan isim dekat-dekat. Tapi ini tidak. Ini disenangi oleh ala kulli syai'in qadir. Kul ala kulli syai'in qadir itu adalah subi jumlah. Subi jumlah ini peranan dia untuk mentahkikkan ayat ini. Jadi ayat di dalam ayat tahkik dalam ayat ini ada dua. Ada dua. Satu inna, lagi satu adalah ala kulli syai'in. Asal-asalnya asal ayat ini adalah ayat mubtada khabar. Mubtada di mana? Allahu. Khabar dia qadirun. Mubtada khabar. Apabila masuk inna, maka Allah bertukar kepada baris atas. Innallaha qadirun. Tetapi ayat itu ada satu saja. Dia punya taukid dia. Penguat dia itu inna. Jadi sekarang ni Allah kuatkan lagi dengan ala kulli syai'in qadir dalam bentuk subi jumlah. Maka dia ada dua taukid. Dua taukid maknanya ayat itu sangat kuat. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha kuat. Jadi ayat itu adalah ayat yang ada dua taukid. Dua taukid ni maknanya dia adalah ayat yang Tuhan nak pastikan bahawa pendengar atau pembaca ini mengakui beriman kepada Allah itu maha qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi didulukan ala kulli syai'in, maknanya atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu sangat berkuasa. Jadi ala kulli syai'in ini lagi satu inna. Lagi satu dia punya taukid. Taukid yang pertama inna, taukid yang kedua ala kulli syai'in qadir. Diperhatikanlah setiap subi jumlah yang duduk di antara khabar dengan mubtada. Bila masuk inna, ada khabar mubtada, jadi dia adalah sebagai penguat. Jadi kalau kita faham maksud ini, maknanya tidak ada ruang, tidak ada selintasan mengatakan Allah itu tak mampu. Allah itu tak berdaya. Sebab Allah kata dia ni sesungguhnya atas segala sesuatu adalah sangat berkuasa. Jadi surah Baqarah 109. Kita baca ayat ni, kita akan tunduk pada Allah. Kita dengan rela hati tunduk pada Allah kerana Allah itu Maha Kuat. Kenapa kita tunduk kerana itu? Kerana ayat yang mengatakan Allah itu Maha Kuat itu ada dua dia punya taukid. Jadi dua taukid itu dah termasuk dalam ayat yang mempunyai kehendak yang kuat. Bukannya saja menceritakan wajah Allah itu berkuasa, tetapi nak menceritakan kena mengakui, kena beriman kepada Allah bahawa Allah itu Maha berkuasa, dia boleh buat apa saja kepada apa saja ciptaannya. Termasuklah diri kita. Tuhan boleh jadikan kita orang yang baik, Tuhan boleh jadikan kita orang yang melakukan ketidakbaikan. Jadi oleh kerana itu kena berdoa supaya Allah ini limpahkan kurnianya kepada kita, supaya kita ini ditakdirkan ataupun kita diarahkan ataupun kita ini diletakkan di dalam suasana sentiasa melakukan kebaikan. Kalau Allah tak ada, kita tak ingat pun. Nak sebut subhanallah pun payah nak ingat. Nak sebut la ilaha illallah pun payah kita nak ingat.
Sebut tu pandai. Kita hafal ayat tu. Tapi nak sebut tu tak boleh. Sebut itulah adalah kurniaan Allah. Kalau Allah tak kurniakan, tak boleh nak sebut. Walaupun kita tahu. Jadi ini dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu tak dikemudiankan. Didulukan ayat syubi jumlah dengan tujuan untuk menguatkan ayat. Itu juga ayat seterusnya. Kul. Inna hudallah huwal huda. Jadi inna, lepas inna huda. Huda ni adalah dia punya isim kepada inna. Khabar dia adalah huda, al-huda. Jadi ini dia punya isim, ini dia punya khabar. Jadi sesungguhnya Allah itu memberi petunjuk. Sesungguhnya Allah itu memberi petunjuk dan sesungguhnya Allah itu huda. Huda Allah. Maknanya petunjuk itu kepunyaan Allah. Huwal huda, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dia punya khabar dia punya isim dia huda. Dia punya khabar dia al-huda. Jadi yang merah ni dia punya isim khabar, isim pada inna, manakala yang warna biji kundang ni adalah dia punya khabar. Begitu dalam ayat ini. Dalam ayat surah Baqarah 143 ni, innallah bin nas raufur rahim. Jadi sesungguhnya Allah itu kepada manusia sangat lembut dan sangat menyayang. Jadi ayat ini dia punya taukid dia inna kemudian bin nasi. Bin nasi kepada manusia la. La ni taukid lagi satu. Ni taukid lagi satu. Ini bin nas. Bin nas ni pun satu taukid juga kepada manusia. Bin nas. Ba tu huruf jar, nas tu manusia. Jadi kepada manusia. Kemudian ada la pula. La raufun. La ni satu lagi taukid. La raufun rahimun. Jadi sesungguhnya Allah itu kepada manusia sangat-sangat lembut. Sangat-sangat bertimbang rasa. Dan juga sangat-sangat rahim. Sangat-sangat penyayang. Jadi khabarnya mana? Khabar dia la raufur rahim. Kemudian dia punya isimnya Allah. Jadi ayat yang terakhir yang mana itu hari saya minta supaya ditangguhkan mencari dia punya tempatnya. Jadi hari ini saya nak beritahulah. Jadi ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa fil laili wan nahar sampai hujung. Sebelum hujung tadi la ayatin liqaumin yaqilun. Jadi itu adalah dia punya khabar, dia punya isim dia. Isim inna dia adalah fi khalqin. Fi khalqin itu adalah isim inna. Manakala kalau kita baca ayat itu sampai habis, kita akan jumpa dengan ayat la ayatin liqaumin yaqilun. Itulah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi ayatin itu adalah dia punya khabar kepada inna. Jadi duduknya bukannya dekat-dekat, jauh. Cuba kalau saya tunjukkan dia punya ni supaya saya cuba nak apa namanya? Nak tunjukkan dia punya i'rab. Boleh kalau berjaya. Saya tak berjaya lagi.
Wah lah dia. Okey, tak. Boleh di sini. InsyaAllah Kokok dapat di sini. Tak boleh juga. Tak boleh. Sekarang ni tuan nampak tak apa yang kat depan, kat dalam skrin? Ada. Tak ada? Tak ada ya? Tak ada, kosong. Kosong eh? Tak ada. Saya dah buat tadi jadi yang kali ini tak pergi. Allah. Mungkin yang ni lagi. InsyaAllah. Dah. Ayat dia ada. Oh. Okey. Ada keluar eh? Ada keluar Ustaz. Dia saya cari dia punya muka surat yang betul. Ini dia. Dapat. Ini dia. Boleh tuan-tuan nampak di sini? Okey. Nampak? Okey, nampak. Nampak ya. Jadi di sini saya besarkan sikit. Ayat. Ayat surah Baqarah 164. Jadi inna fi khalqis sama. Jadi di sini dikata ini adalah huruf taukid. Inna fi khalqis sama tadi. Inna ni adalah huruf taukid dan dia juga menasabkan. Apa yang dinasabkan? Dinasabkan dia punya isim. Itu maksud huruf taukid wa nasab. Nasab ni maknanya memberi hatakan dia punya isim. Isim inna. Kemudian huruf ja khalqin. Isim majrul. Isim majrul. Bila khalqin ni isim majrul. Tetapi fi khalqin ini adalah satu ayat yang kita panggil syubi jumlah. Syubi jumlah. Fi muhalli raf'in khabar. Khabar inna. Jadi sekarang ni ayat fi khalqin ini adalah duduk di tempat raf'in khabar inna. Jadi selepas inna fi khalqin. Jadi maknanya fi khalqin ini adalah kita panggil syubi jumlah dan syubi jumlah ini fi muhalli raf'in khabar inna. Jadi dia sebagai khabar inna. Lepas tu as-samawati wal ard sampailah panjang di sini sampailah hujung ayat ada ayat ni dia. Inilah dia punya khabar inna. La ayatin. La ayatin maknanya la ayatin. Jadi ayatin ini adalah isim kepada inna. Jadi dia punya khabarnya nun pangkai. Tapi dia punya isim dia dipangkal ni ayat ni. Kalau kita tengok ayat ni. Ayat ni inna fi khalqis samawati wal ard di ujung tu. Di hujung ayat la ayatin liqaumin yaqilun. Jadi isim dia adalah fi khalqin. Khabar dia la ayatin. Jadi khabar sepatutnya bagi dhamma. Kenapa ini bagi bawah? Kerana depannya ada la. La ayatin. La ni la taukid. Jadi la taukid oleh kerana ada la ni, maka ayat itu tidak dibaca dengan ayatun. Patut dibaca dengan ayatun. Sebab dia duduk di tempat khabar inna. Tapi oleh kerana ada la itu menyebabkan dia bagi bawah la ni adalah huruf jar. Jadi dia membagi bawahkan ayat la ayatin. Jadi tin terbagi bawah. Jadi dalam ayat ini itu saya kata dia
dia apa payah nak cari. Payah nak cari di mana khobarnya sebab khobarnya tidak sebagaimana sebelahnya belah. Dia punya isim dia fi halkin. Ini dia punya apa namanya isim inna, tapi khobarnya la ayatin. Jadi jauh lah. Saya nak tanya Ustaz, Ya, yang kan isim inna tu kan dia fathah kan, beri atas kan? Katalah innallaha. Jadi kenapa Allah beri atas? Jadi yang di sini saya tak nampak yang mana baris atasnya yang menunjukkan isim bagi inna tu. ini isim ni. Bukan saya kata apabila dia jumlah subi jumlah, bila subi jumlah ataupun apa jumlah lah, dia tak adalah nampak dia punya dhammahnya, dia punya kasrah dan sebagainya. Sebab dia punya isimnya itu dalam bentuk fi halkin. Fi halkin ni maknanya dia dalam apa maksud fi halkin? Dalam kejadian. Jadi pada kejadian. Jadi fi halkin ini adalah subi jumlah. Bila jumlah dia tak adalah nampak dhammah dia baris atas ke baris bawah ke, sebab yang ada baris atas baris bawah tu kalau satu kataan single. Maknanya satu kataan katakan innallaha, Allah tu satu kataan, barulah kita nampak baris atasnya. Jadi oleh kerana itu maka di sini sebab tu dikata fi tengok ayat dia. Dikata di sini subi jumlah yang ini subi jumlah. Jadi fil halki itu adalah subi jumlah. Jadi subi jumlah fi muhalli, maknanya duduk di tempat raf'an. Khabar inna. Subi jumlah adalah khabar inna. Jadi maknanya dia sepatutnya di sini fi halkin ni sepatut bagi dhammah lah sebab dia khabar inna. Tapi oleh kerana dalam bentuk syubi jumlah maka tak adalah baris atas baris bawahnya, tapi dia fi muhallin raf'in khabar inna. Dia duduk di tempat khabar inna. Khabar inna adalah berbaris dhammah. Jadi di sini dia dulukan dia punya khabar. Dikemudiankan dia punya baris. Dia punya isim dia. Jadi khabar dia adalah fil halkin. Itu khabar kepada inna ni. Fi halkin itu khabar kepada inna. Sebab itu ditulis sini fi muhalli khabar. Bukan suatu kataan. Kalau satu kataan betul lah dia tu sebagai ada baris dhammah, baris atas atau baris bawah. Tapi kalau dia dalam bentuk ayat, nak letak kat mana dhammah dia? Tapi dia kata fi muhalli. Dia duduk di tempat rafa'. Rafa' pada khabar inna. Jadi maknanya fi halkin itu adalah khabar kepada inna. Persoalannya mana dia punya isim dia. Isim dia adalah yang saya tunjuk tadi. La ayatin. Ini isim dia. La ayatin. Kalau tak ada la ni, ayatan. Kenapa ayatan? Sebab dia duduk di tempat isim inna. Isim inna baris atas. Tapi oleh kerana ada la ayatin, maka menyebabkan yang atas itu turun ke bawah. Jadi la ayatin, bukan la ayatan. Kalau tak ada la, ayatan. Kalau ada la ayatin. Jadi dia duduk di tempat isim inna. Isim inna. Di sini. La ayatin. Lam ni khalaqa kemudian ditaukid. Peranan dia adalah untuk taukid. Dan ayatin adalah isim inna. Dia isim kepada inna. Ayatin ni isim kepada inna. Yang sepatutnya baris atas, tapi oleh kerana ada tadi, maka ada la ni tadi, ada lam ni, maka dia duduk jadi berbaris bawah. Jadi ayatin.
dia adalah isim inna. Muakhar. Muakhar maknanya dikemudiankan. Dan hukumnya mansub. Mansub dia dengan dikasrahkan. Kasrahkan kerana ada lam. Okey. Jadi itulah jawapan yang saya minta. Sebab dia punya Terima kasih Ustaz. ya. Jadi cerita dia panjang. Bukan sebelah jauh hujung ayat. Dia punya isim inna dia. Biasa isim inna lepas inna. Ini tak. Ini jauh kemudian. Jadi dapatnya dekat ujung sekali. La ayatin. Kemudian begitulah. Jadi maknanya tidak semestinya khabar inna, isim inna itu selepas inna. Tidak. Dalam ayat-ayat tertentu seperti ayat ini, isim innanya diletakkan kemudian, dia punya khabarnya diletakkan didahulukan. Ayat ini khabar dia adalah fi alkin. Itu khabar dia. Fi alkin itu hukumnya adalah rafa. Kerana dia isim. Dia adalah khabar kepada inna. Manakala dia punya apa namanya? Dia punya isim dia duduk di ujung ayat, hampir ujung ayat, dan hukumnya adalah mansub. Tetapi ayat ini tidak mansub di punya ujungnya pasal depannya adalah. Okey, ada persoalan tentang perbincangan? Ustaz nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz, Ya. yang apa tu la ayatin saya kurang jelas. Apa alam mas khalaqah? Mas Mazhalaqah. khalaqah tu makna apa Ustaz? Melayu dia? Kalau tuan-tuan tengok makna mazhalaqah ni maknanya gelongsor. 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 Dia maknanya dia tu lam harfu jar ya, bukan lam macam Ustaz kata yang kena mansub. Betul dia mansub kan? Adalah la penerusan lah, meneruskan ayat, nak bagi ayat tu lurus, ayat tu lancar. Ataupun ada kamu menceritakan mazhalaqah ni adalah jongkan-jongkek. Jongkan-jongkek. Jarang digunakan lah, tapi yang digunakan gelongsor. Maknanya daripada ayat sebelumnya dengan sebelumnya dia licin je. Kalau tak ada lam tu dia tak licin. Dan dia juga sebagai lam taukid ya Ustaz? Dia di taukid. Oh, di taukid. Okey. Peranan taukid. Jadi maksud khalaqah ni, mazhalaq ini 4 huruf ni. Fi'il kalau fa'il madhi je 4 huruf. Za, qa, la, qa. Itu 4 huruf. Yang maksudnya dia licin gelongsor. Dia tak ada, dia tujuan lam tu untuk melicinkan sebutan. Kalau kita buang la ni, dia bunyi dia tak sedap lah. Ini ayat Quran. Jadi katalah la ni kita buangkan. Bainas samawati wal ard ayatan. Jadi dia tak lancar. Satu tak lancar, yang keduanya tak ada penguat. Apabila ada la ni, la penguat. Jadi apabila la ni, kenalah bagi ta ni bagi bawah. Sebab ini adalah dipanggil huruf taukid, tapi masa yang sama dia adalah huruf jar, menjarkan atau membagi bawakan ayat selepas ini. Jadi tujuan dia adalah untuk melicinkan sebutan. Kalau tuan-tuan buangkan la tu, dia bunyi tak sedap lah. Bainas samai wal ardi ayatan. Jadi tak ada mengandungi nilai taukid, dan juga sebutan dia ardi'a. Kalau ini ardila ayat, kan dia punya sebutan dia ikut ukuran Allah SWT, itu lebih baik. Lebih menerangkan maksud bahawa orang-orang yang di atas tadi. Hafiz samawati wal ard. Jadi Allah mencipta langit dan bumi, dan juga pergiliran antara malam dan siang, dan seluruhnya adalah untuk orang-orang yang ilun, yang memikirkan ayat-ayat yang perlu dipikirkan.
fikirkan dia punya tadabbur dia punya makna dia punya apa sebenarnya Allah nak sampaikan dalam ayat ni. Jadi orang tu hanya dapat faham dia ni kalau dia di qaumi yaqilun. Dia orang yang berfikir. Kalau dia baca sambil-sambil gitu je, dia tak akan dapatlah dia punya maksud yang dikehendaki adalah ayat ini. Jadi sebab itu dikata la ayatin. Ini adalah ayat. Itu satu penegasan. Ayat apa? Tanda-tanda orang-orang yang berfikir. Kalau tidak, kalau tak berfikir maknanya orang tu tak tahulah makna dia, tak dapat makna dia. Yaqilun. Yaqilun ni adalah orang-orang yang berfikir, orang yang memikirkan dia punya maksud ayat ini. Jadi kalau tidak menjadi ini, tidak menjadi orang yang berfikir, orang yang mentaburkan ayat ini, maka dia tak akan dapat faham maksud dia. Jadi tak sampailah pada dia. Dia tak sampailah. Kalau dia tak sampai maksud dia, tak faham, macam mana dia tak laksana. Jadi itulah dia punya kekuatan pada ayat ini. Ada satu la ayatin, lagi satu liqaumin. Ada dua. Satu la ni bagi atas, kemudian menyebabkan dia bagi bawah. Liqaumin bagi bawah. Tapi maksud dia untuk juga. Yang ini pun untuk juga. Tapi masa yang sama menguatkan. Bukan inilah ayat-ayat. Untuk siapa? Untuk orang yang berfikir. Liqaumin. Ni kaumin. Jadi ini pun bagi bawah juga. Bagi bawah sebab apa? Sebab ada li. Yang ni bagi bawah sebab apa? Sebab ada la. Jadi la dengan li ni maksud dia sama. Dalam ayat ini. Tempat-tempat lain maksud. Tapi dalam ayat ini pun untuk, ataupun ini pun untuk. Ini pun supaya, ini pun supaya. Supaya ayat-ayat ini menjadi orang-orang supaya orang-orang yang berfikir pada ayat ini. Di kaum ni, kaum maknanya bukan seorang lah, kaum. Jadi ayat ini adalah supaya kaum tu memikirkan. Kaum ni maksudnya ramailah, bukan seorang. Itulah yang dapat saya terangkan tentang dia punya isim dia punya khabar dia kepada inna yang tidak duduk sekali dan tidak juga sebagai biasa. Lepas inna itu adalah isim inna. Ini tak. Dia bagi khabar dulu. Isimnya mana? Isimnya la ayatin. Jadi kalau kita tak baca, tak teliti, kita tak jumpa di mana dia punya isim. Khabar dia kita jumpa, isim tak tahu. Jadi kena baca dengan teliti, barulah kita dapat tahu. Dan kita kena juga pandu pada buku yang menyatakan dia punya i'rab. Jadi itulah di antara latihan yang perlu tuan-tuan lalui supaya akan dapat maklumat yang baiklah. Sama ada tuan dapat ke tidak itu masalah lain lah. Tapi nak beritahu bahawa isim dia dengan khabar dia ada kalanya tidak bersepat. Ada kala khabar dulu baru isim. Biasanya isim dulu baru khabar. Dalam ayat ini dia bagi khabar dulu. Kemudian isimnya dekat-dekat nak akhir ayat yang akhir. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Yang Ustaz kata tadi Ina tu dia punya tu khabar di depan kan? Ya. Yang apa isim dia tu di belakang kan? Ya. Ini bukan ilmu balaghah, dia ilmu apa ni ma'ani tu dia memang ada cara dia tu yang khabar didahulukan. Betul Ustaz? Ya betul. Maknanya betul dia kan itu masuk ilmu balaghah lah ni kan. Ya, ilmu balaghah ni. Ya, ilmu betul, balaghah. betul. Ya. Ini tak ada dalam ilmu nahwu lah. Dia ilmu balaghah. Jadi ada maksud dia lah apa-apa didahulukan tu. Di antara kaedah yang boleh dapat apabila lepas inna kemudian diberikan ayat yang berbentuk syubi jumlah, biasanya syubi jumlah itu dijadikan sebagai khabar dia. Manakala isim dia dikemudiankan. Maknanya lepas inna syubi jumlah, maka syubi jumlah itu didahulukan. Jadi dia menjadi sebagai khabar. Manakala isimnya dikemudiankan.
Jadi kalau dalam ilmu balaghah ada dia punya maksud dia. Kenapa ada didahulukan, biasanya didahulukan isim, kan didahulukan khabar, itu ada maksud dia. Di antara maksud dia adalah dianya sebagai taukid. Dudukkan tu sebagai taukid. Begitu juga dia juga sebagai Tuhan nak dulukan penciptaan langit tu dia. Bukannya tentang orang yang berfikir, tapi dia nak dulukan penciptaan langit. Intisal fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil, kan banyak ni. Fulkilati tajri bahri, ini tidak dulukan. Wa ma anzalna minas sama'i ma'an fa ahya bihi ardha dalam tiap. Jadi hari ini yang dia nak pentingkan daripada la ayatin liqaumin yaqilun. Jadi banyak dia punya atas ni yang dipentingkan. Dan Allah itu menurunkan air daripada langit, dan daripada air itu maka dikeluarkan daripada bumi yang sebelumnya adalah mati. Jadi begitulah juga. Kemudian wabas safiha min kulli dabah, dan semua itu adalah untuk tujuan ataupun memberi kesenangan ataupun makanan kepada kulli dabah. Kulli dabah ni datang raya. Dabah datang raya. Tetapi raya ini termasuklah manusia. Sebab manusia ada dua kaki, dua tangan. Bagai juga macam binatang-binatang lain yang merayap, ada dua kaki, ada dua tangan. Tengok kucing, ada dua kaki, ada dua tangan. Itu dabah tu. Dabah maknanya termasuklah manusia. Jadi tujuan dia adalah nak menekan ke bahawa penciptaan langit dan bumi, dan juga penggiliran malam dan siang, dan juga Tuhan jadikan air hujan. Tujuannya untuk menghidupkan bumi yang mati. Tujuannya untuk memberi makanan kepada dabah, masuk manusia, dan pertiupan angin dan awan dan sebagainya. Semuanya itu adalah supaya manusia berfikir. Jadi kejadian tu didahulukan supaya manusia baca ayat ini terus dia memikirkan kejadian. Jadi benda yang nak fikir itu didahulukan. Jadi mengikut ayat Quran ini, mana yang didahulukan itulah benda yang lebih utama. Kalau dia sebut laki-laki perempuan, maknanya laki-laki lebih utama. Kalau dia sebut perempuan dulu baru laki-laki, maknanya perempuan lebih utama. Sebagai contoh macam banyak ayat laki-laki perempuan, tapi ada ayat yang perempuan dulu. Macam contoh, hendaklah kamu, ayat yang tentang watan orang yang berzina. Jadi hendaklah kamu merotan ataupun apa dipanggil istilah dia, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Jadi dia sebut perempuan dulu. Tapi dalam ayat-ayat lain kebanyakan semua laki-laki dulu. Maknanya dia nak utamakan perempuan dulu. Sebab yang menjadikan punca berzina ni adalah kaum perempuan. Dengan pakaian dia, dengan lenggok dia, dengan rayuan dia, dengan macam-macam lah. Jadi perempuan yang menyebabkan berlaku perzinahan. Tapi benda-benda yang lain, tempat lain, laki-laki dulu disebut. Kerana yang lebih penting adalah ataupun yang main peranan adalah laki-laki. Itulah dia punya balaghah dia. Tapi kita tidak bincang balaghah lah. Kita bincangkan tentang kedudukan khabar inna dengan isim. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada, Ustaz. Tak ada ya? Okey. Ada, kita kembali. Okey, kita kembali kepada kita punya jumlatul ismi la nafi. Jadi la kita dah bincang, dan lakinna kita dah bincang. Begitu juga dengan la juna, la nafiah. Jadi hari ini kita pergi kepada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni adalah ulangan daripada kuliah kita yang lepas lah. Yang mungkin tuan-tuan ada
terlupa ke ataupun ada kurang faham ke, dengan ulang ni diharapkan dapat lebih memberikan kefahaman. Jadi jumlah fi'liyah kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il. Maknanya ayat perbuatan, jumlah fi'liyah. Ayat yang dimulakan dengan perkataan fa'il. Semua ayat yang tersusun daripada perbuatan dan pelaku. Jadi ayat fi'liyah itu sekurang-kurangnya dua perkataan, iaitu fa'il dan fa'il. Satu fa'ilun. Fa'ilun ni perbuatan lah. Lagi satu fa'ilun. Fa'ilun ni perbuatan, pelaku. Jadi contohnya fa'il madi. Fa'il madi nahadha. Nahadha itu fa'il madi. Itu fa'il. Kemudian tiflu. Tiflu adalah dia punya pembuat dia. Nahadha maknanya telah bangun. Siapa yang bangun? Tiflu. Tiflu adalah pembuat dia. Itu budak laki-laki. Budak kecil. Budak laki-laki. Jadi nahadha fa'il madi. Fa'il madi mabni ala fathah. Itu nahadha. Sebab dia fa'il madi. Madi dia adalah mabni atas fathah. Tiflun. Tiflu kan tiflu. Al-tiflu adalah budak kecil. Itu. Jadi bagi lam ni bagi dhamma. Pasal apa bagi dhamma? Pasal dia fa'il. Hukum fa'il adalah bagi dhamma. Hukum fa'il adalah bagi dhamma. Begitu juga rafa'ah. Rafa'ah maknanya telah mengangkat. Telah mengangkat. Ataupun telah menaikkan. Alama. Alama tu ini alamu. Alamu, bendera itu. Bukan alama. Sebab fa'il hukumnya adalah dhamma. Jadi rafa'a alama. Jadi maknanya telah naik alama. Al-alamu. Iaitu apa namanya? Ya, tentukan bagi dulu. Oh, sorry. Alam. Jadi maknanya apa yang naik itu? Yang naik itu adalah bendera. Telah naik bendera itu. Bukan menaikkanlah. Telah naik bendera itu. Ini pun tak betul. Banyak benda yang kata betul. Telah naik. Jadi rafa'a maknanya telah naik. Apa yang naik? Alamu. Alamu maknanya bendera. Jadi telah naik bendera ataupun bendera telah dinaikkanlah. Jadi fa'il dia rafa'a. Pembuat dia alama. Dia telah naik. Dia tu siapa? Dia tu adalah bendera. Sa'idah maknanya telah gembira. Maflihu orang-orang yang berjaya. Jadi sa'idah adalah dia punya perbuatan. Kemudian yang membuat dia adalah muflihu. Muflihu ni adalah orang-orang yang berjaya. Jadi orang berjaya itu sebagai pembuat. Pembuat kepada apa? Pembuat kepada sa'idah. Okey. Saya kira tuan-tuan dah familiar dengan ini sebab kita dah lalui tentang benda ni, tentang fa'il ni sehingga kepada
3 huruf bertambah 3 huruf. Maksimum lah tu. 3 huruf tambah 3 huruf. Iaitu alif sin ta. Kan? Jadi saya kira tuan-tuan dah familiar. Jadi kita hanya pergi sepintas lalu saja. Begitu juga dengan ini fa'il mudhari', yang tadi fa'il madhi. Fa'il madhi, dan kalau dimudhari'kan dia jadi yan hadu, tiflu. Yan hadu tiflu maknanya sedang bangun budak lelaki itu. Jadi tiflu adalah fa'il. Begitu juga yarfa'u, ini pun satu lagi kena betulkan. Alamu. Jadi yarfa'u sedang naik. Apa yang naik? Alamu, bendera. Ini sedang. Ini fa'il mudhari'. Tadi sya' dan tadi sya'idah. Yang ini yash'adu. Maknanya fa'il mudhari' dia muflihu. Muflihu adalah orang yang berjaya. Fa'il yang orang yang berjaya. Jadi yash'adu telah bergembira. Siapa dia? Orang yang berjaya itu. Ini cuma mudhari' dengan fa'il. Yang ini tuan-tuan memang patutnya dah. Madhi mudhari' amar. Di mudhari' itu dah. InsyaAllah hujah jarilah. Okey. Fa'il amar. Fa'il amar. Jadi in had. Maknanya bangunlah. Fa'il dia siapa? Fa'il dia anta. Apabila kita menyuruh seseorang, buat suruhan, mestilah orang tu depan kita. Jadi orang depan kita tu adalah orang kedua. Apabila orang kedua tu mesti anta. Anta ke, antuma ke, antum ke, maknanya orang yang kedua. Jadi in had maknanya pembuat dia awak. Irfa, naiklah, pembuatnya awak. Is'ad, bergembiralah, pembuatnya awak. Sebab apabila fa'il amar, mestilah kita bercakap dengan orang, kita menyuruh orang yang depan kita. Okey? Saya harapkanlah sebab ini cuma ulangan sajalah. Kemudian fa'il, jumlah fi'il ya. Fa'il lagi sekali diterangkan. Zahaba itu muzakkar, kalau perempuan zahabat, muannas. Zahaba yazhabu. Yang ini zahabat tazhabu. Yang ini tuan-tuan paling ingat sikitlah. Zahaba yazhabu itu laki-laki. Kalau perempuan zahabat tazhabu. Yang ini kena tengok sikitlah. Tuan-tuan dah tahu ni sebab kita dah bincang lama ni dulu. Tapi nak ingat balik, kalau perempuan zahabat dan tazhabu, bukan yazhabu. Ya tu dia laki-laki. Ni dia perempuan, jadi tazhabu. Yang ni yazhabu. Muzakkar yazhabu. Muannas tazhabu. Kalau fa'il mudhari' dia zahabat, ada ta mati ujung tu, ta maftuhah yang mati, yang dibaikkan dengan mati. Itu maknanya perbuatan yang dibuatkan oleh seorang perempuan. Kemudian kalau seorang talibun, seorang pelajar lelaki. Jadi zahaba talibu. Jadi maknanya telah pergi pelajar itu seorang. Kena dibagi dengan dhamma. Pasal apa beri dhamma? Dia fa'il. Kalau dua orang, zahaba juga. Zahaba yazhabu juga. Tak berubah yang ni. Fa'il dia tak berubah. Itulah kalau nak buat ayat dengan fa'il mudah sikit. Sebab kita tak payah ubah dia punya kataan depan ni. Zahaba yazhabu tu sama saja sama ada seorang, dua orang, banyak. Macam ni
talibu, satu orang. Kalau dua orang, talibani. Tambah alif nun. Tapi kalau ramai, jangan talibun. Talibun tu jamak muzakkar salim. Tapi ini kataan dia adalah jamak taksir. Daripada talibani, kalau ramai, tulabu. Tulabu kalau ada alif lam, kalau tak ada alif lam, tulabun. Jadi tulab tu adalah ramai pelajar lelaki. Kalau dua orang, talibani. Kalau seorang, talibu. Pangkal dia, dia punya fa'il dia, zahaba ataupun yazhabu. Walaupun kita katakan taliba, tulabun, kalau tulabun pun zahaba juga. Tidak zahabun. Apa tu? Yazhabun. Tidak. Jadi, pangkal ni masih lagi dia punya mufrad. Ini kita panggil mufrad. Zahaba ni kira mufrad. Kalau zahaba ni, itu kedua. Kalau zahabun, maknanya jamak. Tapi apabila ayat ini, jumlah fi'liyah ni, kita tidak mulakan dengan jamak. Tapi kita mula dengan mufrad. Zahaba. Zahaba yazhabu. Tullabun. Pelajar-pelajar. Walaupun pelajar-pelajar tu ramai, tapi tetap dengan zahaba. Begitu pada lelaki perempuan, zahabat ataupun tazhabun. Tullabatu. Maknanya perempuan lah. Sini tulabu, tulabatu. Tulabatu. Pelajar perempuan. Seorang pelajar perempuan. Kalau dua orang, tulabatani. Tuli, sorry. Talibatani. Maksudnya dua orang pelajar. Kalau ramai, talibatu. Talibatu. Maknanya kita buangkan letak marbutah ni ganti dengan alif ta. Ta yang terbuka. Jadi talibatu. Talibatu ni maknanya ramai pelajar-pelajar perempuan. Ini jamak muannas salim. Ini jamak taksir. Tulabun jamak taksir. Tapi ini talibatu, ini jamak muannas salim. Jadi kena ingatlah jamak muannas salim ni dia tak ada baris atas. Dia tak boleh baca dengan talibata, tak boleh. Dia sama ada talibatu ataupun talibati. Dia tak ada berbaris atas. Yang itu kita dah bincang dulu lah. Jadi kalau muannas, walaupun dia ramai, kita sebut juga zahabat, mufrad juga. Ataupun tazhabu, mufrad juga. Tapi dia punya bilangan pelajar, talibatun, talibatu. Ini menunjukkan ramai. Kalau dua orang, talibatani. Itu kalau dua. Kalau satu, talibatu. Talibatu menunjukkan seorang pelajar perempuan. Okey. Ini muzakkar, ini muannas. Saya rasa yang ini tuan-tuan tak ada masalah kot. Boleh kita teruskan pada muka surat berikut ni? Atau ada soalan? Tak ada ya? Ya, fahamlah insya-Allah. Ingat tak ingat, itu masalah kedua lah. Nak ingat tu dia kena. Ya, silakan. Ustaz. Saya nak ulang balik Ustaz. Yang pemahaman saya tadi bahagian yang muannas ya Ustaz, macam ni ayatnya. Zahabat talibatani. Dia mana yang dia yang pergi tu mana telah pergi tapi dua orang pelajar, macam tu Ustaz. Ya, betul. Dua orang pelajar. Lepas tu kalau misalnya kalau sedang pergi kita sebut tashabu talibatani, macam tu. Ya Ustaz. Betul. Sedang pergi. Okey, terima kasih pemahaman saya. Ada yang lain? Okey. Yang ini perbuatan, satu perbuatan lazim, satu lagi adalah muta'addi. Jadi perbuatan ada dua jenis. Satu kita panggil fa'lul lazim, satu lagi fa'lul muta'addi. Lazim maknanya yang biasalah, yang tak ada penyambut, tak perlukan penyambut. Satu lagi yang perlukan penyambut adalah kita panggil muta'addi. Jadi muta'addi itu dia ada maf'ul bih. Jadi perkataan nahadha, bangun. Ini adalah
fa'il lazim. Dia telah bangun tidur. Tak ada penyambut. Apa nak penyambutnya? Dia bangun tidur. Tidur apa? Itu tak perlu ditanya sebab itu adalah kita panggil fa'il lazim. Rafa'a mengangkat. Telah angkat. Maknanya angkat. Jadi angkat ni pun dia kata fa'il lazim. Sa'ida ni pun dia kata lazim. Fa'il yang maksud gembira. Zahaba dia telah pergi. Dia telah pergi. Perkataan pergi itu adalah lazim. Tak memerlukan penyambut. Manakala lagi satu perbuatan muta'addi, perlawanan dengan perbuatan lazim adalah perbuatan muta'addi yang memerlukan penyambut atau benda yang dikenakan tindakan daripada perbuatan yang dinamakan maf'ulun bih. Jadi apabila muta'addi, dia mesti ada maf'ulun bih. Kalau lazim, kalau perbuatan itu terdiri daripada lazim, tak perlu ada maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni huwa isim yadullu ala min waqa'a alaihi fa'lu fa'il. Maknanya huwa dia tu siapa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah isim yang menunjukkan tindakan yadullu ala min waqa'a, menunjukkan tindakan perbuatan atasnya dan pembuat ke atasnya. Jadi tindakan dia perbuatan dan pembuat kepada tindakan itu. Itu kita panggil maf'ulun bih. Kemudian yang berikutnya adalah contoh. Contoh menggunakan maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni katakan ayat yang pertama, akala walidu mauza. Akala walidu mauza. Akala fa'il madhi. Fa'il madhi ni mabni ala fathah. Jadi akala lam tu bagi atas. Sebab apa bagi atas? Sebab dia fa'il madhi. Fa'il madhi mabni ala kasrah. Manakala walidu ni bagi dhamma. Pasal apa walidu bagi dhamma? Pasal dia duduk fa'il. Fa'il mestilah dhamma. Ujungnya marfu'. Ini marfu' dengan dal bagi dhamma. Pada mauza ini adalah maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih mesti bagi atas. Atas mana? Atas zaid. Jadi mauza ini adalah pisang. Jadi pisang ni benda yang kena makan. Akala walidu mauza. Jadi mauza ni benda yang dikenakan tindakan. Tindakan kepada perbuatan mana? Perbuatan akala. Jadi dia makan pisang. Pisang tu mesti bagi atas. Ataupun kita panggil dia maf'ulun bih. Maf'ul ni ada banyak jenis. Tapi yang kita bincang ni maf'ulun bih. Apabila maf'ul saja dia mesti bagi atas. Dia mesti mansub. Jadi akala walidu mauzun. Akala bagi atas kerana dia fa'il madhi. Kemudian walidu dia bagi dhamma kerana dia duduk di tempat fa'il. Kemudian mauza dia bagi atas kerana dia maf'ulun bih. Ini kalau ingat dia punya baris ini. Apa sebab baris ni? Apa baris? Sebab dia bagi atas. Ini apa sebab dia bagi dhamma. Ini apa sebab dia bagi atas lagi. Itu kita kena perhatikan. Kalau kita nak membariskan tulisan yang tak berbaris, kita kena faham ini. Kalau tidak, kita tak dapat nak bariskan. Contoh lagi yang kedua, syaribah. Syaribah Ahmadu labana. Jadi syaribah maknanya fa'il madhi. Fa'il madhi mabni ala fathah. Sebab itu dibagi atas. Pada Ahmadu ni adalah fa'il. Fa'il dia bagi dhamma. Sebab itu dia takkan bagi dhamma di sini. Dan labana ni maknanya susu. Jadi telah minum Ahmad akan susu. Jadi susu ni kena minum, benda yang kena minum. Jadi dia berbagi atas. Itu contoh yang ini. Contoh yang berikutnya kataba talibu darsa. Jadi kataba fa'il madhi. Fa'il madhi sebab itu dia bagi atas. Kataba ataba tu bagi atas sebab dia fa'il madhi. Taliba. Ini taliba ni salah. Yang betulnya adalah talibu. Talibu. Sebab apa talibu? Sebab dia sebagai fa'il.
Jadi kita tukar kepada baris talibu. Kataba talibu darsa. Maknanya telah menulis pelajar itu akan pelajaran. Jadi darsa ni adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada mana? Kepada kataba. Apa yang ditulis? Yang ditulis itu adalah pelajaran. Jadi pelajaran itu benda yang dikenakan tindakan pada menulis. Jadi sebab itulah kita berikan di atas kerana dia duduk di tempat maf'ulun bih. Jika contoh yang berikutnya, tawafa. Tawafa ni memang dia telah tawaf. Telah tawaf. Siapa yang tawaf tu? Hujaju. Hujaju ni adalah orang haji. Atau para haji. Orang yang mengerjakan haji. Ka'bata. Ka'bata maknanya Kaabah lah. Jadi tawafa. Tawafa ni adalah fa'il madhi. Mabni ala fatah. Hujaju. Hujaju adalah fa'il. Jadi dia baris dengan dhamma. Sebab hukum fa'il adalah baris dhamma. Kalau satu kataan. Kalau banyak, tak bolehlah dengan dhamma. Sebab pada dalam bentuk ayat, dia tak dapatlah dalam dhamma. Ka'bata. Ka'bata ni Kaabah. Kadang baris. Ka'bata ni baris atas. Sebab apa baris atas? Sebab Kaabah ni dikenakan tindakan kepada tawaf. Maknanya, dia mengelilingi tawaf. Ataupun mereka mentawaf Kaabah. Jadi Kaabah itu benda yang kena tindakan ke atas tawaf. Jadi jadi dia punya kesimpulannya mabni ala fatah itu ala fa'il madhi. Kemudian fa'il dia marfu', kemudian benda yang kena tindakan adalah mansub. Jadi yang ini telah tawaf para haji Kaabah. Kaabah itu adalah maf'ulun bih. Benda yang okey. Anak-anak dapat tak lupa dah dalam maf'ulun bih. InsyaAllah. Ustaz. Ya, silakan. Yang tadi Ustaz, yang fa'il tu, Ya, dia tanda dhammah tu kan Ustaz? ya. Dia macam katakan syariba Ahmadu apa tadi? Laban. Laban kan? Ya. Ya, kalau Ahmadu tu kita panggil sebagai mubtada boleh ke Ustaz? Bolehkah Ahmad tu duduk di tempat mubtada? Ya. Ahmad ke atau al-walidu tu solibu sebab dia dhammah kan? Cuma khabar tu agak lain sikit lah. Okey. Khabar kalau kalau nak jadi mubtada Ahmad. Ahmad. Macam mana? Syariba Ahmad. Syariba Ahmadu. Kalau Syariba Muhammad tu ayat fa'il dia. Ya. Jadi kalau kita nak mula dengan Ahmad, itu sudah jadi itu sudah jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Kalau kita mula Ahmad, boleh juga. Ahmadu Syariba Labana kan? Boleh juga. Tapi itu bukan ayat fi'liyah. Itu sudah jadi ayat ismiah. Sebab dia mula dengan isim. Kalau nak mula ayat tu mula dengan fi'liyah, kenalah ayat tu kataan fi'liyah lah. Syariba. Syariba ni fa'il. Itu ayat fi'liyah. Jadi kalau ayat ismiah, boleh kita mula dengan Ahmad. Ahmad Syariba Labani. Boleh juga. Boleh, tak salah apa. Cumanya kita nak ayat tu ayat bentuk fi'liyah. Barulah ada maf'ul bih dia. Tapi kalau Ahmadu ni jadi mubtada tak boleh Ustaz ya? Ahmadun boleh jadi mubtada, tapi bukan ayat fi'liyah. Dia ayat ismiah. Ismiah. Mubtada tu mesti ismiah ya? Kalau kita mubtada tu isim, makna ayat tu adalah ayat ismiah. Kalau yang ada mubtada dengan khabar ni cuma ayat ismiah. Ayat fi'liyah tak ada mubtada khabar. Dia ada dia punya fa'il, dia ada punya fa'il dan ada maf'ul bih.
Itu ayat yang Oh, ya. untuk fi'il. Ya. Jadi Betul-betul Ustaz. Terlupa. jadi kita kena bezakan kalau ayat tu ayat Ya, ya. ismiyah, dia mubtada khabar. Kalau ayat tu Ya, ya, betul-betul. fi'il dia, fa'il, pada fa'il, lepas tu maf'ul bih. Lebih. Okey. Betul Ustaz. Baru teringat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Yang kataba tadi, waliba tu dia dalam keadaan satu yang pembuat ya Ustaz. Dan Yang dalam mana? keadaan domah. Ni yang kedua tadi yang atas ni. Kataba, Kataba. waliba, dasar tu dia bukan bu. Galibun. Ya, macam mana Ustaz? Talibu. Selalu depan ni semua domah tapi yang dia ni bukan domah. Ini dah mana dah ubah ni? Oh dah domah ni dah ubah. Kan saya kata kalau Kalibu betul lah, kan. kalibu. Kalau misalnya dia ramai Ustaz, ni satu kan. Jadi ini satu. dia Ini satu satu. saja, memang untuk satu saja. Ini untuk seorang lah. Seorang pelajar. Kawan saja. Kalau misalnya kalau yang buatnya ramai macam mana Ustaz? Jadi talibun. Yang kita bincang tadi lah. Dah masuk ke situ lah. Yang macam ni. Tambah bon lah. Ni. Zahaba. Talibu. Seorang. Ya. Zahaba. Betul. Talibani. Dua orang. Ya. Zahaba. Kullabu. Boleh kita tukar macam tu lah. Dan dia ni masa jadikan domah. Maknanya Zahaba ni tak payah tukar lah. Yang kita tukar cuma bilangkan je. Boleh talibu, boleh talibani, boleh kullabun. Lepas tu saya nak tanya juga yang ni hujaju ni, jadi dia akan jadi ini maksud dia mufrad kan satu. Hujajun. Jadi dia akan jadi hujajun. Hujajun ni jamak. Dia memang dah jamak dah ni. Ini jamak ni. Para Dah haji. jamak dah. Kalau satu Kalau satu haja. haju. Al-haju. Al-haju. Kalau jamak hujaju. Kalau dua Kalau dua hujani. hujani. Jamak taksir. Hujani lah. Ini jamak taksir ni. Ya. Ini jamak ni. Hujajun. Sebab itu bagi nama para haji. Para haji ni mana ramai lah. Dia tofa, hujaju. Jadi tofa ni fa'il madi. Dia adalah mufrad. Tetapi haju ni adalah jamak. Jamak taksir. Jadi para haji. Para haji itu tawaf. Telah tawaf di sekeliling Kaabah. Kaabah itu adalah dia punya maf'ul bih. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Okey. Pada muka surat berikutnya. Betul ke muka surat ni? Ke terlepas? Betul kan? Jadi pada contoh yang muka surat ni, fa'il, maf'ul bih. Samalah juga. Cuma perkataan dia lain lah. Perkataan di sini darasa. Darasa maknanya dia telah belajar. Darasa siapa yang belajar tu? Talibu. Talibu yang bagi domah kerana dia duduk bab fa'il. Kemudian dia belajar apa? Itu maf'ul bih dia. Maf'ul bih dia al-arabiyah. Al-arabiyah maknanya belajar bahasa Arab lah. Darasa ini seorang, kalau dua. Darasa talibani al-arabiyah. Ini dua. Kalau banyak, darasa tulabu al-arabiyah. Jadi yang berubahnya cuma bilangan saja. 1, 2, 3. Darasa tentang darasa. Kemudian Arabiyah tu tentang Arabiyah. Dia punya maf'ul bih tu tak berubah. Fa'il dia tak berubah. Cuma fa'il ni boleh berubah kepada fa'il madi dan fa'il mudhari'. Jadi sekarang ni dia nak ceritakan sudah, telah. Kalau telah maknanya, kalau telah seorang macam ni ayatnya. Kalau telah dua orang macam ni ayatnya. Kalau telah ramai pelajar macam ni ayatnya. Jadi kalau pelajar perempuan, tulabu, tulabani, dan tulab. Ini fa'il, ini jamak taksir. Tapi kalau yang perempuan, darasat, talibatu, maknanya telah belajar. Seorang pelajar perempuan akan bahasa Arab. Begitu juga kalau dua orang, darasat, talibatani, Arabiyah. Arabiyah tak berubah, yang berubah cuma
bilangan saja. Darasat tak berubah sebab ini fa'il madhi. Begitu kalau banyak. Darasat talibatu al-arabiyah. Jadi telah belajar pelajar perempuan sampai pada bahasa Arab. Jadi sini nak tunjukkan bahawa dia punya fa'il dia tak berubah. Walaupun jumlahnya berbeza. Dia tidak ikut. Fa'il dia mufrad. Fa'il dia sentiasa mufrad pada ayat fi'liyah. Walaupun pelakunya ramai. Maknanya darasa tetap darasa walaupun satu orang, dua orang ataupun jamak. Jadi yang perempuan darasat, dia punya fa'il madhinya tetap sama, tapi dia punya bilangannya berubah. Kemudian maf'ul bih dia pun tetap tak boleh ayat, maknanya tidak salah lah ayat itu maksudnya. Okay. Ini sekadar ulangan. Silakan. Ada siapa nak tanya? Tak ada. Okay. Sebagai contoh, ayat yang ketiga, surah yang ketiga ayat 96, ayat 95. Sadaqallahu. Sadaqallahu ni sadaqah ni telah benar. Allahu ni berbaris atas. Pasal berbaris atas? Pasal dia sebagai fa'il. Kalau inna Allah ha. Pasal itu dimaksud inna. Tapi kalau ini adalah fa'il madhi, kemudian fa'il madhi lepas fa'il mesti ada fa'il. Fa'il dia sadaqallahu. Pasal apa hu? Sebab Allah di sini duduk di tempat fa'il. Fa'il kepada apa? Fa'il pada sadaqah. Benar, telah benar. Sangat benarlah Allah itu. Kemudian maha benar Allah itu. Kemudian ja'alallahu al-ka'bata. Jadi ja'ala perbuatan telah menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allahu dia duduk di tempat dia punya fa'il. Fa'il berbaris dhamma. Al-ka'batu ni duduk berbaris tempat namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih berbaris atas. Okey. Kemudian ba'asa Allahu rasulah. Ba'asa telah menghidupkan, telah membangunkan, telah menurunkan, telah melantik. Siapa yang melantik? Allahu. Jadi Allah telah melantik rasulah ataupun memesan, menurunkan, merasulkan ataupun menjadikan rasul. Rasulan ni oleh kerana rasul ni tak ada alif lam, maka kita kena bagi atas. Bila bagi atas dua, jadi kita kena tambah alif. Jadi alif ni bukan makna dua. Alif ni kerana baris dua pada lam. Rasulan. Kalau ada rasul, ada alif lam, ar-rasulah. Tapi oleh kerana alif lam tak ada, maka rasulan. Rasulan ni lam bagi dua ni kerana dia tanwin. Menunjukkan dia umum. Rasulan. Kemudian alif ni menandakan baris dua ni adalah tanda dia baris dua. Huruf akhir berbaris atas. Yang bukan terdiri daripada ta, marbuta dan juga abzah. Abzah. Jadi itu adalah kena ada alif selepas baris dua di hujung perkataan isim. Baris dua atas perkataan isim. Selain daripada abzah dan ta marbuta. Jadi kalau hujungnya ta marbuta tak payah ada alif. Jadi alif ni bukan menunjukkan dua, tapi alif ni menunjukkan baris dua isim. Jadi ba'asahullah, ba'asa bukan ba'asahu, ba'asallahu rasulan.
Jadi lan ni Rasul ni berbagi dua atas. Kerana dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada apa? Maf'ulun bih pada ba'asa. Telah dibangunkan. Telah bangunkan oleh Allah akan Rasul. Ini bagi dua. Okey, sedekah maknanya fa'il lazim. Allahu lafaz jalalah. Ja'ala dengan ba'asa. Ja'ala dengan ba'asa adalah fa'il muta'adi. Fa'il muta'adi mesti ada dia punya maf'ulun bih dia. Maf'ulun dia adalah ka'bata dengan rasulan. Ka'bah. Jadi Ka'bah ni dengan rasulan ni adalah dia punya maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih mansub bil fathah. Ka'bata mansub ya. Mansub dengan apa? Mansub dengan fathah. Rasulan pun mansub juga. Mansub dengan lam. Okey. Ada perbincangan? Tak ada. Tak ada, kita teruskan pada muka surat berikutnya. Ini pengkhususan kepada maf'ulun bih. Tadi dia punya nak tunjukkan kedudukan dia lah. Ini pengkhususan dia. Pengkhususan dia maf'ulun bih itu apa? Wa ismun. Isim mansub. Jadi dia adalah isim mansub. Sebut je maf'ulun bih mesti bagi atas. Allazi yaqa'u alaihi fa'il wa fa'ilu dan fa'ilu. Jadi maf'ulun bih ini adalah isim mansub. Terdapat bersamanya kata kerja dan pelakunya. Bagaimana tadilah. Tapi ini hanya pengkhususan saja. Jadi fa'il, jumlah fa'iliyah, dia mesti ada, dia hanya ada pada jumlah fa'iliyah. Dia tak ada pada jumlah ismiyah. Jadi maf'ulun bih ni hanya ada pada jumlah fa'iliyah, iaitu terkandung dari fa'il, fa'il dan maf'ulun bih. Dan hukum dia mabni wa ma'rab. Maknanya dia boleh mabni, dia boleh juga berubah-ubah baris. Dia boleh mabni, maknanya perkataan mabni ni kataan yang tak boleh berubah baris hujungnya, dan juga boleh yang berubah baris. Dan fa'il mesti marfu', tak ada pilihan. Dan maf'ulun bih mesti mansub, tak ada pilihan. Jadi fa'il sentiasa marfu', maf'ulun bih sentiasa berbaris. Dan jar sentiasa berbaris, maf'ulun bih sentiasa baris atas. Dan jar sentiasa baris bawah. Itu kemestian, tak boleh ubah. Jadi di sini dia tunjukkan dia punya pembahagian ya. Pembahagian maf'ulun bih itu boleh dalam bentuk isim zahir, dan juga boleh dalam bentuk mudmarun. Mudmarun maknanya yang tersembunyi. Boleh yang zahir, boleh yang tersembunyi. Apa benda yang tersembunyi ni? Yang tersembunyi ini adalah ganti nama. Jadi yang sahih ni adalah terdiri pada sarih. Sahih lah. Jadi boleh dalam bentuk sarih, boleh bentuk mabni, boleh bentuk mu'rab. Jadi dia boleh berbaris mabni dan juga boleh berbaris mu'rab. Dan juga isim zahir ni satu sarih, maknanya sarih ni jelas nyata, satu juga boleh lagi dengan bentuk mazdar mu'awwal. Mazdar mu'awwal maknanya dari contohnya macam in, an, dan fa'il mudhari'. Jadi mazdar mu'awwal itu juga boleh juga dengan depannya law. Law tadhinu. Waddu law tadhinu fayudhinu. Maknanya mereka menginginkan sekiranya kamu bersikap lemah lembut. Law tadhinu. Tahinu itu maknanya lemah lembut. Maka mereka akan bersikap lemah lembut. Jadi orang kafir itu minta dengan Rasulullah sikap lemah lembut. Lemah lembut macam mana? Dia minta supaya satu hari awak ikut Allah punya agama lah. Awak sembahlah Tuhan. Tapi satu hari awak sembahlah Tuhan kami pula. Jadi kita lemah lembut lah. Hari ini kita sembah Tuhan. Besok sembah pula patung.
Berikutnya sembah Tuhan balik. Sembah patung. Jadi orang kafir nak minta macam tu. Jadi maknanya kalau kamu berlembut dengan dia, maka dia akan berlembut dengan kamu. Tapi benda ni bukan benda yang lemah lembut. Bukan benda yang boleh dilemah lembutkan. Dia kena tegas. Perintah Allah itu ataupun nyembah Allah itu forever. Sampai mati. Bukannya hari ni sembah Tuhan, hari esok betul bala, itu adalah syirik dan dia tidak diterima bagi orang Islam. Begitu juga isim zahir ni boleh juga dalam bentuk mabni. Mabni contohnya lau anzalna haza Qur'ana ala jabalin. Sekiranya kami turunkan Quran itu ke atas gunung. Saya gunung itu akan pecah. Jadi lau anzalna haza. Haza ni adalah maf'ulun bih. Maksudnya sekiranya kami turunkan. Kami turunkan apa? Turunkan haza. Ini Quran. Ala jabalin kepada bukit. Jadi haza ni adalah maf'ulun bih. Dan hukumnya mestilah mansub. Tapi oleh kerana dia mabni, maka dia tak berubah. Haza tetap haza. Walaupun dia duduk di tempat apa pun, dia tetap haza. Sebab dia mabni. Dan juga yang isim zahir ni boleh dalam bentuk ma'rab. Ma'rab ataupun boleh di i'rab. I'rab dia dua jenis. Satu i'rab dengan asliyah, satu lagi i'rab dengan alamat fara'iyah. Fara'iyah maknanya sebahagian. Alamat dengan fara'iyah ni cabang, bukan sebahagian, cabang. Maksudnya boleh dialamatkan dengan yang ini isliyah ni maknanya atas, bawah, mati, depan. Itu isliyah. Alamat isliyah. Alamat bagi isliyah tu maksudnya adalah bagi atas, bagi bawah, bagi domah, bagi mati. Alamat far'iyah ni adalah cabang, iaitu alamat dia dengan alif nun, wa nun, ya nun. Itu adalah dikatakan far'iyah. Far'iyah. Jadi dengan cabang-cabang. Jadi alamat yang asli ni hatta zurtumul maqabir ra bagi atas. Jadi bagi atas ni adalah bagi asliyah. Bagi atas, bagi bawah, bagi domah, bagi mati, itu bagi asliyah, bagi asal. Tetapi apabila dia dua, jamak dan sebagainya, dia tidak lagi dengan bagi atas, tapi dibarikan dengan ada tempat bagi dengan ya, ada tempat bagi dengan wa, ada tempat bagi dengan alif. Alif nun maknanya dua, ya nun maknanya banyak. Jadi contoh sini, marajal bahraini yaltaqiyan. Maknanya dia alihkan dua lautan, kedua-duanya bertemu. Jadi ini alamat ma'riyah, alamat fara'iyah, alamat cabang. Cabangnya apa? Iaitu dia alamatkan dengan huruf. Apa tanda dia ni? Jadi bahrain ni adalah dia punya hukumnya adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah berbaris atas. Jadi mana baris atas di sini? Bukan ra ni, bukan nun ni, tapi ya. Ya ni menunjukkan baris atas. Kalau dia marfu' alif nun. Alif nun tu menunjukkan dua. Oleh kerana ini dia baris atas masuk, jadi dengan ya. Bahraini. Ya nun ni menunjukkan dia berbaris mansub. Kalau sekiranya benda tu mufrad, dia bariskan dengan baris atas. Tapi oleh kerana ini dua, Bahrain, dua laut, maka tak boleh bariskan dengan baris atas. Nak letak kat mana baris atas tu? Jadi tanda dia dua adalah alif nun. Kalau marfu', kalau dia mansub, ya nun. Kalau dia majrur, ya nun juga. Ya nun ni boleh jadi mansub, boleh jadi majrur. Jadi di sini barisnya dengan ya nun. Maraja bahraini. Dua lautan yaltaqiyan. Yaltaqiyan ni adalah dua pertemuan. Yang ini alif nun. Alif nun ini menunjukkan dia marfu'. Ya nun ni menunjukkan dia mansub. Sebab kenapa dia mansub? Kenapa dengan ya nun? Sebab dia duduk tempat maf'ulun bih. Yang mana maf'ulun bih ni hukum dia adalah mansub. Mana yaltaqiyan dia adalah marfu'. Marfu' dengan apa? Marfu'
marfu' dengan alif. Oleh kerana dia marfu' dengan alif. Jadi yaltaqiyani ni adalah dia marfu' dengan alif. Ada persoalan? Ada persoalan untuk muka surat ini? Okey, Oh, Ustaz, jelas. tak apalah. Boleh. Boleh. Tambahan. InsyaAllah. Contoh untuk mudmarah yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu ganti nama. Yang tersembunyi nama itu ada dua jenis. Satu muttasil. Muttasil ni maknanya bersambung. Bersambung. Lagi munfasil. Munfasil ni maknanya berasing. Muttasil sambung. Munfasil asing. Apa dia? Domain yang muttasil. Contohnya al-hakumut takasur. Kum tu. Kumut takasur ni adalah domain. Domain yang muttasil. Muttasil maknanya yang bersambung, yang melekat pada al-ha. Al-ha tu satu perkataan pada kum. Satu lagi perkataan. Jadi al-hakumut takasur telah melalaikan kamu banyak perkara. Telah banyak lalai. Kamu telah banyak lalai. Jadi kum di sini adalah ganti nama dan duduk di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi al-hakumut takasur, kum tu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya adalah mansukh, tapi kum tetap kum. Dia tak boleh tukar ubah al-bayah ini sebab dia ganti nama. Bila ganti nama dia tetap al-hakumut takasur. Jadi telah melalaikan kamu banyak. Maknanya kamu tu ramai ya ramai yang lalai. Jadi kum di sini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih maknanya orang yang kena ke atas perbuatan tu. Perbuatan dia apa? Al-ha. Al-ha tu maknanya lalai. Kum kamu. Kasirah ramai. Ramai kamu yang lalai. Jadi kum di situ duduk di tempat maf'ulun bih. Hukumnya adalah mansukh, tetapi dia tidak ada huruf mansukh di sini. Kita kena kata fi muhalli maf'ulun bih. Atau fi muhalli mansukh maf'ulun bih. Dia masuk kerana dia duduk di tempat maf'ulun bih. Tapi tak ada bawah atas. Lagi satu, dhamir dalam bentuk munfasil. Munfasil ni maknanya berasingan. Berasingan seperti ayat wa iyaya farhabun. Dan pada kulah kamu tunduk. Wa iya. Dan pada kulah. Iya. Iya ni adalah dhamir munfasil yang berasingan. Dia tak bersambung. Wa iya dia tak sambung dengan perbuatan. Layan ni tadi bersambung dengan perbuatan. Ini iya ni dia duduk sendiri. Munfasil, berasing daripada perbuatan. Perbuatan mana? Farhabun. Farhabun ni perbuatan. Jadi tak bersambung dengan perbuatan. Jadi kalau kita kalau mengikut asalnya, kita boleh juga letak farhabuna wa iya. Maknanya pada akulah kamu tunduk. Macam kita baca ihdinas siratal mustaqim. Engkaulah ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kamu sembah, yang kami sembah, dan engkaulah yang kami tempat minta pertolongan. Jadi iyyaka tu macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tu adalah maf'ulun bih. Tapi maf'ulun bih yang didepankan. Jadi apabila maf'ulun bih itu berbentuk munfasil maknanya berasingan, maka diletakkan di hadapan. Iyyaka. Kalau ada ayat Fatihah, iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka itu didahulukan. Jadi dahulukan dia kena gunakan dhamir yang berasingan. Bukan dhamir yang melekat. Bukan dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini duduk selepas kataan. Sudah selepas kataan fa'il. Tapi iyyaka ni duduk sebelum kataan fa'il. Macam iyyaka na'budu. Iyyaka engkaulah. Na'budu fa'il. Fa'il mudhari'. Jadi engkaulah yang kau sembah. Bukan aku sembah engkaulah. Tidak.
didahulukan ia. Itu peranan balaghah lah yang menunjukkan yang pentingnya aku ni iyaka pada saya lah kamu tunduk kepadaku. Jadi yang pentingnya ni engkaulah yang kami sembah. Engkaulah tu yang penting daripada perkataan kami sembah. Jadi itu kaedah Al-Quran. Jadi didahulukan dia punya iyaka ataupun domain munfasil untuk tujuan tahqiq dan arahan suruhan. Jadi iyaka na'budu maknanya engkaulah kami sembah. Satu menunjukkan tahqiq. Kamu tak boleh sembah orang lain melainkan kepada aku. Keduanya suruhan. Engkau mesti sembah aku. Tak boleh sembah orang lain. Jadi inilah peranan domain munfasil. Dia duduk di depan perkataan, perbuatan. Jadi tujuan dia adalah untuk menguatkan dan juga untuk memberi arahan supaya kamu hanya sembah aku, jangan macam di sini wa iya ya farhabun, padaku lah kamu semua tunduk, jangan patuh pada orang lain, patuh pada aku. Patuh hanya kepada aku, tak boleh patuh pada orang lain. Jadi itulah dia punya kedudukan maf'ulun bih. Boleh dalam bentuk isim zahir. Isim zahir ada dua jenis, satu sarih, satu lagi masdar mu'awwal, kemudian lagi satu mudmarun. Mudmarun maknanya tersembunyi. Tersembunyi itu maksudnya ganti nama. Jadi ganti nama itu boleh ganti nama muttasil dan juga boleh ganti nama munfasil. Munfasil. Berasil. Muttasil bersama. Okey. Okey. Ada Alhamdulillah. perbincangan, ada pertanyaan. Okey, Ustaz. Ada ya. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Kalau tak ada, insya-Allah kita berhenti di sini dululah insya-Allah. Okey, Ustaz. Kalau ada soalan, boleh kita bincang lagi. Tidak terikat sangat dengan masa lah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit lah. Silakan. Tadi saya tak berapa dengar yang wa iya tadi tu. Dia kan muttasil kan? Ya. Munfasil. Tapi dia punya yang farhabuni tu dia memang baris bawah. Maf'ulun bih. Yang farhabu tu tuan-tuan kena pergi kepada balaghah baru boleh dapat. Jadi wa iya farhabu ni baris bawah ni bukan menunjukkan baris bawah nun tu nun musanna, bukan. Ni baris bawah ni menunjukkan iya ni dibuang. Iaitu ni. Lepas baris ni, lepas nun baris mati ni ada ya. Ada ya saya. Tapi dibuang. Dibuang pasal apa? Pasal nak menunjukkan betapa dekatnya hamba-Ku ni dengan aku. Jadi farhabu ni. Bacaan betul ada panjang ni. Ni. Ada ya. Ya tu dibuang. Buang ya tu menunjukkan betapa dekatnya Allah ini dengan hamba-Nya. Jadi wa iya ya farhabun maknanya hanya padakulah kamu tunduk kepadaku. Satu kepadakulah kamu dan kepadakulah satu. Kemudian kamu tunduk kepadaku. Dua ku di situ. Satu ku wa iya, satu ku lagi farhabu ni. Ni ada ya yang dibuang. Yang membawa maksud dekat. Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi kalau kita dekat, takkan kita nak patuh pada orang lain. Allah tu lebih dekat. Dia tahu apa yang kita buat. Yang mana kita ni betul-betul yakin ke dia. Bertambah mana kita ni betul-betul berserah diri pada dia. Tuhan tahu. Sebab nun tu dia buang. Nun tu maknanya Allah tu dekat sangat. Bukan kita bayangkan Allah nun atas Sidratul Muntaha. Jadi dia jauh. Jadi kalau nak berdoa kita angkat tinggi. Sebab Sidratul Muntaha tu tinggi. Jadi angkat tinggi-tinggi. Tidak. Allah itu dekat. Farhabu ni. Ni ya yang dibuang.
yang membawa maksud sangat dekat, sangat memerhatikan apa yang kita buat. Jadi kalau kita faham maksud buang nun ini, maknanya kita tak boleh nak buat benda yang tak betul. Tak boleh kita tunduk pada orang lain. Tak boleh tunduk pada tauhid. Tak boleh tunduk pada pemerintah yang zalim dan sebagainya. Tak boleh. Kita hanya aja tunduk pada Allah. Kalau perkara itu berlaku, kita kena elakkan daripada tunduk kepada orang yang zalim. Ataupun undang-undang yang zalim. Jangan kita tunduk pada undang-undang yang zalim. Undang yang ada, siapa dia? Undang Allah. Tapi sekarang ni, adakah kita tunduk pada undang Allah? Tak ada. Yalah. Jadi salah siapa tu? Takkan kita nak biarkan sampai kita mati, biarlah macam itu. Kita dah mereka dah 60 tahun lebih dah. Masih lagi gunakan undang yang zalim. Selain undang Allah, adalah undang zalim. Jadi takkanlah kita nak ikut undang zalim sampai kita mati. Kita kena buat sesuatu supaya undang-undang ni dapat diubah pada undang-undang yang ada. Undang yang ada itu undang Allah. Oleh kerana itu, kita wajib memperjuangkan undang-undang Islam. Supaya kita mati dalam Islam. Supaya kita mati dalam keadaan Allah redha pada kita dan kita redha kepada Allah. Jadi siapa yang redha sahaja, siapa yang dapat redaan Allah sahaja yang masuk surga. Yang tak dapat redha Allah, tak masuk surga. Sebab masuk surga tu bukan kerana dia banyak ibadah, bukan kerana banyak buat benda baik. Tidak. Masuk surga Allah itu kerana kehendak Allah, kerana keredaan Allah. Ada orang yang masuk surga dalam masa hari. Masuk je Islam. Lepas tu pergi perang bersama Rasulullah. Lepas tu dia mati dalam perjuangan. Masuk surga dia. Dia tak sempat lagi nak sembahyang, tak sempat lagi nak buat kebaikan. Tiba-tiba masuk surga. Jadi masuk surga tu bukan kerana ibadah dia. Masuk surga tu kerana keredaan Allah kepada dia. Jadi boleh kita ni dapat redha Allah kalau kita tak laksanakan hukum yang Tuhan tak. Kamu wajib laksanakan hukum Allah. Tiba-tiba kita buat tak kisah, buat tak tahu. Kalau ada orang yang berjuangkan tu, kita tak sokong. Jadi dapatlah kita ni masuk surga Allah. Dapatlah kita ni keredaan Allah. Kalau tak dapat keredaan Allah, tak ada jaminan boleh masuk surga. Hanya yang masuk surga itu kerana keredaan Allah. Oleh kerana itu, carilah keredaan Allah. Bukan cari keredaan orang kafir. Orang kafir dia tak nak hukum Allah. Kita sekutu dengan dia. Tunggulah sampai masanya Tuhan akan berjawab. Wallahu a'lam. Jadi kita sudah di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ada soalan ke? Soalan Ustaz, nak tanya sikit. Yang masdar muawal tu Ustaz, lau tuzhinu tu masdar muawal ke? Ya, betul. Jadi masdarnya boleh dengan an, boleh juga dengan la, boleh juga dengan lau, boleh juga dengan banyak lagi lah. Banyak ya. Banyak, bukan an saja. Adik-beradik an. Jadi lau pun termasuk. Ada 7. Ada maksud dia termasuk daripada adik yang menyebabkan jadi masdar muawal. Jadi lau dengan fa'il mudhari' ataupun an dengan fa'il mudhari' ataupun ma dengan fa'il mudhari'. Banyak lagi lah. Ada berapa lagi perkataan. Jadi antara maksud lau. Lau ni adalah huruf mazdariyah nama dia. An pun mazdariyah. Ma pun mazdariyah. Ma ni banyak makna. Di antaranya masuk mazdariyah. Jadi kalau ada ma, tiba-tiba ada fa'il mudhari', maka dia adalah mazdar muawwal. Begitu dengan lau pun termasuk mazdar muawwal. Jadi mazdar muawwal ni dia adalah isim. Walaupun tadhinu ni fa'il, tapi bila ada lau depannya dia sudah menjadi isim. Isim apa? Isim mazdar muawwal. InsyaAllah kita akan sampai kepada pendetailan mazdar muawwal. InsyaAllah. Okey. Okey, ada soalan lagi? Terima kasih Ustaz. Kalau tak ada, kita berhenti sini dululah. Okey. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami pada pagi ini, perhimpunan pagi ini, bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang karedai. Ya seteru itu berkatilah dan rahmatilah perhintaman kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-Mu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang dipenuhkan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Karim. Alhamdulillah. Insyaallah. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.